Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,308 orang. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, 2 kluster baharu turut dikenal pasti. Dapat tambahan 8 kes baru kepada 6 kluster aktif yang setia ada ini yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang telah dikenal pasti yang melibatkan 9 kes. Satu daripada kluster baru ini ialah kluster masyhur general contractor yang mana ianya adalah kluster tempat kerja. 4 kluster telah ditutup setelah tidak ada dikesan di dalam kluster berkanan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster aktif adalah 102 kluster. Manakala terdapat 8 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 38 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,923 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 285 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 4. Dalam tempoh 24 jam, sebanyak 4,060 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. Yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 657,619 ujian. Menteri Kesihatan seterusnya mengongsikan pada 9 Disember 2021, 4,863 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 termasuk 4,522 orang dalam kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Dengan itu, jumlah orang menerima 1 dos vaksin COVID-19 ialah 404,806 orang, iaitu 94.1% daripada jumlah penduduk negara, manakala 372,040 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 86.5% daripada jumlah penduduk negara. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19 pada sidang media yang lalu, pegawai dan kaki tangan kerajaan yang belum melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 dan dibenarkan datang bertugas ke pejabat adalah dikehendaki untuk membuat ujian ART setiap 2 hari. Bagi kaki tangan kerajaan yang memilih untuk tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19, mereka hendaklah menanggung sendiri kos ujian ART tersebut. Ujian ART bersijil boleh diperolehi dari pusat pensijilan ART yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan, yang mana tempoh sah laku sijil tersebut ialah selama 2 hari. Pusat pensijilan ART yang diiktiraf akan mempamerkan pelekat logo ART Certification Center. Ini bagi memudahkan orang ramai mengenal pusat-pusat berkenaan. Tindakan tata tertib akan diambil terhadap mana-mana pegawai dan kaki tangan kerajaan yang tidak bervaksinasi dan enggan melakukan ujian ART sebagaimana yang diarahkan. Kedayatahanan dan kebolehsuaian memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran di negara Brunei Darussalam dapat diteruskan melalui beberapa inisiatif seperti transformasi digital terhadap sistem pendidikan negara meskipun pandemik COVID-19 menjejaskan struktur sistem pendidikan di seluruh dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku Pengerusi Suruhanjaya Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bagi Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam (ISESCO) menggariskan perkara tersebut dalam kenyataan kebangsaan bagi Persidangan Agung ISESCO kali ke-14. Persidangan yang telah berlangsung di Kahirah, Republik Arab Mesir pada 8 hingga 9 Disember dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Abdul Fattah Al-Sisi, Presiden Republik Arab Mesir. Persidangan yang diadakan 3 tahun sekali itu antara lain bertujuan untuk membincangkan dan mengkaji semula dasar, aktiviti dan cadangan di bawah ISESCO dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan.
Dalam kenyataan kebangsaan yang disampaikan oleh Pengiran Ahmad Munir alias Pengiran Abdul Azim bin Pengiran Haji Nordin, kuasa usaha sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Kaherah bagi pihak Menteri Pendidikan turut menjelaskan sistem tersebut dihasrat ke arah pembelajaran pemulihan yang berkesan dan perkhidmatan yang komprehensif untuk membantu memulihkan defisit pembelajaran dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan pelajar. Selain itu, pelaksanaan Pelan Transformasi Digital Kementerian Pendidikan merupakan usaha dalam menjadikan pembelajaran digital sebagai norma baharu dalam sistem pendidikan dengan penekanan kepada teknologi pendidikan, teknologi pengurusan dan dasar pemboleh dan infrastruktur. Pernyataan kebangsaan itu diakhiri dengan jaminan komitmen negara Brunei Darussalam terhadap sumbangan konstruktif berterusan ISESCO terhadap dunia Islam dan pembangunan tamadun manusia dalam mencapai kerjasama, perpaduan, kemajuan dan kemakmuran. Rasuah antara perbuatan yang keji dan dilarang dalam agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan dan mengurniakan pelbagai sumber rezeki di muka bumi ini untuk manusia berusaha mencari rezeki mengikut landasan ajaran agama Islam agar sumber rezeki yang diperoleh itu tidak dicemari oleh perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melakukan perbuatan rasuah. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat kemarin bertajuk Cegah dan Hindari Rasuah bersempena mengingati Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang disambut setiap 9 Disember. Rasuah adalah suatu pemberian berupa sugukan yang diberikan kepada seseorang dengan sebab tertentu bagi membolehkan perkara yang dihajati dapat diperolehi, diselesaikan, disegerakan dan seumpamanya. Allah Subhanahu Wa Taala melarang perbuatan rasuah kerana ia boleh: pertama, menutup mulut manusia dari berkata benar; kedua, mengotorkan jiwa yang bersih; ketiga, membuka pintu-pintu rahsia; keempat, menjadikan orang yang ikhlas itu khianat; kelima, membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda menyatakan bahawa orang yang memberi dan menerima rasuah itu dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan kerjasama dari negara-negara ASEAN dalam menangani isu global, terutama sekali berkaitan perubahan iklim, kemiskinan dan juga pandemik COVID-19 dibentangkan semasa program pertukaran diplomat muda ASEAN kedua. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menyertai program tersebut yang diadakan secara maya selama 2 hari. Mewakili negara, Awang Haji Rosfazila bin Haji Yusli, Ketua Pegawai Operasi Sukarelawan Belia yang juga Wakil Mesyuarat Pegawai Kanan ASEAN mengenai Belia, dan Awang Muhammad Abdul Wafi bin Haji Sofian, Ketua Sekretariat Belia, Pusat Operasi Sukarelawan Belia COVID-19. Program dianjurkan bersama oleh Jawatan Kuasa Pusat Kesatuan Belia Komunis Ho Chi Minh, Jawatan Kuasa Kebangsaan Belia Vietnam, Sekretariat ASEAN dan Kementerian Buruh Orang Kurang Upaya dan Hal Ehwal Sosial Vietnam. 15 belia berumur 11 hingga 16 tahun menyertai program Hufaz Junior 2021 sempena Brunei December Festival. Program yang diadakan secara maya tersebut dikendalikan oleh Al-Hufaz Management dengan kerjasama Murajah Jama'i BN. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang 3 hari program berlangsung, antaranya tahsin Al-Quran, teknik hafazan dan sesi perkongsian bersama lepasan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dayang Nur Alia Syazwani binti Haji Maidin, pengerusi bersama program berkenaan, menjelaskan lebih lanjut mengenai pengisian program berkenaan. Mereka juga akan diajarkan teknik menghafal Al-Quran dengan efektif dan berkesan. Selain daripada itu, mereka juga akan dikongsikan sharing session ataupun sesi perkongsian daripada lepasan tahfiz, bagaimana tentang perjalanan seorang penghafal Al-Quran. Peserta ni, diorang akan dibimbing secara one-on-one bersama guru-guru Quran yang berpengalaman, dan diorang ni akan ditasmek ataupun dicek bacaan diorang secara seorang-seorang, insyaAllah.
Orang ramai dikehendaki memakai sungkup muka pada setiap masa, terutama sekali apabila berada di dalam bangunan, di tempat awam dan sesak. Kita ikuti promo mengenainya. Beralih ke berita antarabangsa. Pegawai Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata kajian telah menunjukkan bahawa varian COVID-19 Omicron kurang menyebabkan jangkitan yang teruk dengan kadar kemasukan ke hospital adalah lebih rendah berbanding varian Delta. Berucap semasa sidang media secara dalam talian, pengurus program imunisasi dan pembangunan vaksin WHO Afrika, Richard Mihigo juga menyatakan varian Omicron kini telah muncul di 10 negara Afrika. Menurut Mihigo, keadaan di Afrika tidaklah begitu teruk seperti yang dijangka pada awalnya. Tambahnya, kajian juga sedang dijalankan sama ada varian itu lebih mudah menular dan sama ada mutasinya boleh menjejaskan perlindungan dari vaksin serta kaedah rawatan sedia ada. Kenyataan tersebut disokong oleh Ketua Ancaman Kesihatan Biologi dan Strategi Vaksin Agensi Ubat-Ubatan Eropah EMA, Marco Cavalieri, yang turut mengatakan bahawa kebanyakan kes varian Omicron setakat ini adalah jangkitan sederhana. Bagaimanapun tambahnya, lebih banyak bukti diperlukan untuk menentukan sama ada Omicron akan menggantikan varian Delta untuk menjadi varian yang paling mudah berjangkit di Eropah. Korea Selatan akan memendekkan jarak suntikan penggalak bagi golongan dewasa dari 4 ke 5 bulan kepada 3 bulan. Ia dilakukan ketika negara itu bergelut dengan kes jangkitan yang semakin meningkat di tengah-tengah kebimbangan mengenai varian Omicron. Langkah itu diambil 3 minggu selepas kerajaan mengurangkan jarak suntikan penggalak bagi penduduk berumur 60 tahun ke atas dan kumpulan-kumpulan utama dari 6 bulan kepada 4 bulan. Manakala jarak bagi golongan dewasa ialah 5 bulan. Hampir 94% penduduk Korea Selatan telah lengkap divaksinasi setakat ini dan lebih dari 31% dari 17 juta penduduknya telah mendapatkan suntikan penggalak. Akan tetapi sejak peraturan penjarakan sosial dilonggarkan bulan lalu di bawah skim hidup bersama COVID-19, negara itu telah bergelut dengan jumlah kes baharu yang semakin meningkat dan memberi tekanan kepada sistem perubatannya. Jerman rekod kes kematian COVID-19 tertinggi sejak bulan Februari ketika negara itu bergelut bagi menamatkan gelombang keempat pandemik. Pengarah Perubatan Hospital Havel-Hohe di Berlin, Harold Mattes berkata kapasiti di unit penjagaan rapi telah penuh dan beberapa pesakit terpaksa menghantar mana-mana pesakit yang memerlukan penjagaan rapi ke beberapa hospital lain. Institut Robert Koch bagi penyakit berjangkit melaporkan lebih 61,000 kes jangkitan baharu dicatatkan dengan lebih 484 kes kematian. Jerman berdepan dengan gelombang keempat jangkitan dengan kadar vaksinasi yang rendah berbanding negara Eropah yang lain. China memberi sokongan berterusan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala bersama Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dengan komited kepada perdagangan terbuka dalam barangan dan perkhidmatan. Semasa sidang media di Beijing, Kementerian Perdagangan China berkata antara perkara yang dicapai termasuk memperluaskan kestabilan, ketelusan dan kebolehramalan dasar yang terbuka. Kerajaan China juga berikrar bagi memenuhi komitmen bersama WTO. Ini termasuk membuka 100 subsektor dalam 9 kategori utama sektor perkhidmatan pada tahun 2007. Dalam pasaran antarabangsa, cukai keseluruhan China juga turun 7.4%
dalam tahun 2021. Ketiga negara itu mengambil beberapa langkah bagi memudahkan sektor perdagangan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken mengadakan perjumpaan bersama Menteri Luar Jerman Annalena Baerbock menjelang mesyuarat Menteri-Menteri Kumpulan 7 di Liverpool. Mesyuarat yang diadakan di United Kingdom tersebut melibatkan rundingan keselamatan di sempadan Ukraine, vaksin COVID-19 serta pertumbuhan dan infrastruktur global di rantau Indo-Pasifik. Baerbock merupakan Menteri Luar Wanita pertama Jerman. Amerika Syarikat dijangka mengadakan perbincangan bersama ahli-ahli G7 dan negara-negara jemputan termasuk Australia, India, Republik Korea dan ASEAN. Setiausaha Agung NATO Jens Stoltenberg menolak rayuan Rusia bagi menamatkan komitmen 2008 Ukraine dengan menegaskan hubungan NATO dengan Ukraine akan ditentukan oleh 30 sekutu NATO dan Ukraine. Berucap semasa sidang media selepas mengadakan perjumpaan bersama Chancellor Baharu Jerman Olaf Scholz, Setiausaha Agung NATO berkata adalah penting untuk kekal kepada format Normandy yang dirangka oleh Perancis, Jerman, Rusia dan Ukraine. Dalam kenyataan Kementerian Luar Rusia, negara sekutu perlu berikrar untuk tidak mengarahkan senjata di negara-negara sempadan Rusia yang boleh mengancam keselamatan negara itu. Independent nation of course has the right to choose its own path, including what kind of security arrangements it wants to be part of. Beralih ke sukan, satu perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris berlangsung awal pagi tadi menyaksikan pertemuan antara Brentford dan Watford. Dalam perlawanan tersebut, Brentford menewaskan Watford 2-1. Saingan Liga akan diteruskan lagi malam ini dan awal pagi esok dengan 5 perlawanan. Malam ini pendahulu Liga Manchester City bakal bertemu Wolverhampton, Arsenal menentang Southampton, Chelsea berdepan Leeds United dan Liverpool akan menerima kunjungan Aston Villa. Awal pagi esok Manchester United bakal beraksi di tempat lawan menentang Norwich City. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.